Dajjal akan menang, orang Islam akan kalah, orang Islam semuanya lemah, korang semua akan jadi askar Dajjal. Video ni tentang perjalanan aku mendapat hidayah masuk Islam. So kepada yang tengok video ni, aku harap korang boleh tengok sampai habis lah. Bukan nak kata aku ni video ni padu sangat kan, tapi insyaAllah boleh membantu. It all started when I was 23 years old, about 5 years ago. Aku baru break up dengan my ex and aku tengah sedih, depressed. Walaupun aku tinggalkan dia back anyway. So my mom told me this: you cannot heal in the same environment that sickens you. And that was really beautiful. Kebetulan masa tu pula ada satu kursus cari kerja dekat MH Hotel Sungai Siput Perak. And aku masa tu duduk kat Ipoh lah. So aku pergilah kursus tu kan. Untuk sebulan semuanya ditaja. Alright, 180 lebih peserta. And Alhamdulillah aku dilantik sebagai penghulu ataupun leader of the team lah. So fast forward after 3 weeks dalam kursus tu, minggu ketiga ada seorang kena rasuk dalam pukul 12 macam tu. Me being the leader, dia orang datang kejutkan aku kat bilik hotel aku lah. Ni ada orang kena rasuk ni kan. Aku pergilah tengok. And orang yang kena rasuk tu dia cakap macam ni: Dajjal akan menang, orang Islam akan kalah, orang Islam semuanya lemah. And that's my first experience tau, tengok jin bercakap. And then the very next day, seorang lagi pula kena rasuk. And he said the same thing: Dajjal akan menang, korang semua akan jadi askar Dajjal. And me being me, I know that there's no light without dark. Equal and opposite force lah. You know, kalau ada jin, ada manusia, mesti ada Tuhan. So I was like, siapa Tuhan? Who's God? Siapa Allah ni? So the very next day, kita panggil ustaz datang buat solat berjemaah. So 180 lebih peserta, semua orang tengah solat. Solat jemaah dekat Dewan Hotel, MH Hotel tu lah. Ini hidayah pertama. Because when I saw that, I saw 180 lebih orang on the same page. Semua tengah solat, semua tengah sembahyang. Aku tak pernah nampak benda mana-mana tau. Like literally everybody is on the same page bro, praying to God, mengikut imam. So I asked the ustaz, I asked a few good friends dekat kursus tu tentang Islam. Dan banyak aku belajar bahasa Islam daripada diorang. And I made my own research untuk tahu tentang agama yang terunggul. Sebab aku tak nak tukar agama sebab agama tu lagi bagus. Tak nak. Aku nak agama tu agama yang benar, the one true way. Aku nak follow. Because if I'm going to find the best, there's always something better. So I need to find the truth. So bila aku buat research, aku tengoklah video Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Kazim Ilya, Ustaz Farid Ravi, Muhammad Hijab, Sheikh Othman, Masya Allah, all the beautiful people. Banyak yang aku belajar and aku sedar bahawa Islam bukan baru datang, tapi dia agama yang terunggul. Semuanya telah ditukar belit. And bila aku buat research aku, and I realised that most of the major religion leads towards the last and final prophet, which is Nabi Muhammad SAW. So this is the truth. So I have to follow kan. So my mom and dad dah berpisah. My dad dekat Melaka, masa tu aku dekat Ipoh, my mom dekat Ipoh. So I sat with my mother, I talked to her. I was like, I nak masuk Islam, I explain everything. And my mom cakap macam ni: kalau kau nak masuk Islam, boleh, tak ada masalah. Sebenarnya mak tahu je kau memang nak masuk Islam, tapi tengah tunggu je bila kau nak buka mulut. So since we are already on the topic, one fine day hati kau akan terdetik, aku nak masuk Islam hari ni juga. Bila terdetik tu bagi tahu, we'll talk about this again. So after a few days, I call my dad, beritahu bapak aku, "Pa, I nak masuk Islam ni pa kan." And my dad memang tak setuju. My dad was like, kalau kau masuk Islam, kau bukan anak aku lagi, I would drop dead, delete my number, you're no more my son. I mean, I understand his anger lah kan. Siapa je suka lagi tukar agama. So one fine day, I was just sitting at home tengah scroll TikTok kan, tengah stress sebab bapak aku tak terima kan. And then I saw one video tentang surah Toha. Dia mainkan surah Toha dekat TikTok. So aku dengar je lah kan. Aku dengar and aku menangis. So I call my mom, I was like, "Ma, I nak masuk Islam esok juga. I cannot tahan, I become Muslim already. I cannot tahan already." I was very hesitant, but she ultimately accepted lah. Selepas surah Toha tu, aku tengok video Ustaz Farid Ravi. Masya Allah, he's the man lah. May Allah preserve him. May Allah give him Jannatul Firdaus. Amin. Beautiful human being. Dia cakap dalam video dia, kenapa nak takut? Allah kan ada. Itu yang aku decide nak masuk Islam esok juga tu. Aku cakap Allah ada, apa aku dah takut kan. Dah masuk lah kan. Apa dah jadi-jadi lah. Langgar lah, hadap je lah kan. So Alhamdulillah, ada member aku tag dekat bawah ni. Nama dia Mufazi. InsyaAllah sahabat dunia akhirat aku. Dia yang bawa aku pergi Jabatan Agama untuk masuk Islam. Dia yang bawa aku pergi mahkamah semua untuk cop borang and all these things lah. Masya Allah, I love this guy. InsyaAllah sahabat dunia akhirat, I love him so much my brother. Korang boleh follow dia, konten dia pun gempak juga. So 9 hari bulan 3 pergi Jabatan Agama, masuk Islam, ucap 2 kalimah syahadah. Solat pertama aku solat Zuhur dengan kawan aku yang aku tag bawah. Dia jadi imam, aku follow belakang, you know. Dan lepas tu dia ajar aku pasal surah Al-Fatihah. Dia ajar aku bacaan antara sujud, bacaan antara, you know, waktu solat semua tu kan. Semua tu aku just tulis dalam kertas. And then solat pertama yang aku solat seorang-seorang, solat asar. Aku balik rumah, aku letak kertas semua dekat atas sejadah, aku bacalah sambil solat, baca sambil solat lah kan. And that is the first time seumur hidup aku suara dalam kepala otak hilang. You know, especially as a man, banyak gila suara dalam kepala otak kau. You need to make ends meet, kau kena cari nafkah untuk keluarga, kau kena cari duit, semua tu. Macam-macam benda, macam suara dalam kepala otak kau kan. For the first time, lepas habis solat tu, aku duduk, otak aku kosong. Suara tu hilang. Sampai aku tercari-cari, mana suara-suara tu. It was too peaceful. And aku duduk menangis. I was like, ya Allah,
Kau selamatkan aku. Why me? Apa yang baik sangat diri aku ni kan? Like, kenapa kau selamatkan aku? It was man, it was crazy. First time suara hilang. My head was dead silent. Masya Allah. Sebenarnya banyak lagi point yang aku nak cakap pasal my journey. Banyak lagi sebenarnya. Ni aku bagi tahu ni 30% je. Tapi terpaksa pendekkan lah sebab video TikTok. Ini sebabnya kan, aku bengang dengan orang yang lahir-lahir Islam tapi tak value Islam. Kau faham tak? Contoh, buka tudung nak dekatkan diri dengan Tuhan macam artis tu. Like bro, what are you doing? See, the main difference between mu'alaf macam aku, you know, like our sister Nurul Istiqbal, Masya Allah, a beautiful Muslim sister, Muslim revert, Alhamdulillah. The main difference between us dengan korang yang lahir-lahir Islam ni adalah kita tahu dan pernah hidup dalam dunia tanpa Tuhan. Kau bayangkan bro, sebelum ni confirm neraka tempat aku tau. Confirm neraka. Allah selamatkan aku dengan geng-geng mualaf aku ni semua, sesiapa saja yang masuk Islam lah. Selamatkan kita orang. Sekarang kau ada harapan masuk syurga. Kita tahu kehidupan, the darkness without God. Korang lahir-lahir dalam fitrah, lahir dalam hidayah. Mak bapak korang beragama Islam, adik-beradik korang beragama Islam, kawan-kawan korang semua beragama Islam. And korang memilih untuk pergi kelab. Korang memilih nak pergi konsert BTS, melompat-lompat macam orang gila. Itu sembahyang berhala tau. Kau berhalakan mangkuk yang melompat-lompat atas pentas tu. Itu sebabnya aku panas. Because I know the feeling bro. Kau bayangkan bro, kalau aku tidur malam ni, bapak aku tidur, esok mak bapak aku tak bangun, mak bapak aku tak dapat hidayah lagi. Macam mana? Mak bapak orang Islam. If your parents pass away tomorrow, your parents are Muslim. Korang yang sedia Islam, yang lahir dalam fitrah, yang lahir dalam hidayah. Contoh, kalau mak bapak korang telah pun meninggal dunia, korang boleh sedekahkan untuk parents korang. Boleh sedekahkan Al-Fatihah, boleh sembayang untuk diorang. Orang-orang macam aku macam mana? So my point is, bersyukurlah. Bersyukur. Yes, Alhamdulillah, aku masuk Islam ni macam bayi, macam baby, kain putih yang sangat-sangat bersih. Alhamdulillah, yes. Tapi you guys are forgetting your value. Your parents are Muslim. Your loved ones all are Muslim. Berdosa macam mana sekalipun, at least ada kebarangkalian yang sangat-sangat tinggi, diorang meninggal dalam 2 kalimah syahadah. Orang-orang macam aku macam mana? Tu sebabnya aku bengang. Dah ada bini, kita tayang bini kat social media. Bini kau tak pakai tudung, pergi tayang dia, buat konten dengan dia. Bini kau pakai seksi dan mampu, kau tayang je. Macam tak kisah laki dayus. I'm here thinking like bro, don't you understand the value? Don't you understand the gift, the blessings yang korang dapat lahir-lahir Islam ni? And korang buat macam tak ada apa. And remember guys, aku bukan baik sangat ni. Aku hanya seorang berdosa yang ditutup aibnya. Aku hanya seorang hamba Allah yang kerdil. I'm just sharing you my part of the story. Dan aku harap sangat kita semua kembali fitrah, kita semua kembali ke jalan yang betul. Kita tak boleh lari daripada buat dosa, tapi jangan redha dalam dosa. So please, you guys are all gifted. You guys are all blessed to the highest degree. Assalamualaikum.